Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua murid-murid? Cikgu berharap kamu semua berada dalam keadaan sihat hendaknya. Okey, ini adalah buku teks yang kita akan gunakan untuk mata pelajaran teknologi maklumat dan komunikasi. Saya rasa rata-rata kamu telah menerima buku teks, dan jika kamu belum lagi mendapat buku teks, kamu boleh dapatkan buku teks secara digital di dalam akaun Google Classroom kamu masing-masing. Okey, ini sedikit seberingkas topik ataupun tajuk-tajuk yang kita akan belajar dalam mata pelajaran TMK tahun 6. Ada 4 unit yang kita akan belajar, iaitu unit 1 pengaturcaraan, unit 2 algoritma sudut kod dan cata alir, unit yang ketiga penghasilan, pengujian dan atur cara, unit yang keempat berkenaan dengan projek pengaturcaraan. Di akhir pelajaran TMK bagi tahun 6 ni, kamu dikehendaki buat satu projek pengaturcaraan menggunakan aplikasi mudah iaitu Scratch 2.0. Okey, itu secara ringkaslah kandungan apa yang kita akan belajar. Ini adalah unit yang pertama, tajuk pengaturcaraan. Saya telah berikan latihan ini pada perjumpaan PDPR kita minggu lepas dalam Google Form. Saya dah minta kamu baca dan kamu telah menjawabnya dalam Google Form yang cikgu telah beri. Saya ucapkan tahniah pada murid-murid yang telah mengikuti dan mengisi Google Form yang telah saya berikan. Okey. Ini yang pertama. Seterusnya, kegunaan atur cara komputer. Sebenarnya kegunaan atur cara komputer ni banyak kita gunakan di rumah dan juga di sekolah umumnya lah. Sebagai contoh dekat sini ada televisyen pintar, pendingin hawa, pembersih vakum robotik, jam penggera digital, peti sejuk, mesin basuh elektronik, ketuhar gelombang mikro. Semua ni adalah peralatan-peralatan yang menggunakan atur cara komputer. Seterusnya, dia dekat sini diterangkanlah secara definisinya apa itu atur cara komputer, dan saya telah bertanya kepada kamu pada minggu lepas dan rata-rata dapat menjawabnya dengan baiklah. Saya cuma ulang sedikit sajalah. Atur cara komputer ialah satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer membuat sesuatu. Sesetengah perkakasan harian mempunyai komputer benam ataupun built-in komputer. Komputer benam ini mempunyai atur cara komputer yang menentukan cara perkakasan tersebut berfungsi. Kegunaan atur cara ini adalah untuk memastikan perkakasan tersebut dapat melaksanakan tugas yang ditetapkan ataupun mengikut ketetapan. Itu definisi atur cara komputer. Yang ni kamu mesti ingat dan fahamlah. Okey. Ini adalah merupakan topik yang hendak saya sampaikan pada minggu ini, iaitu langkah-langkah aktiviti harian. Langkah-langkah aktiviti harian dan set arahan. Okey, dalam pengaturcaraan komputer ini, dia hampir sama dengan apa langkah-langkah aktiviti harian yang kita lakukan. Dia mesti ada satu permulaan dan di akhirnya ada satu penamatan dia lah. Okey. Sebagai contohnya, kita lihat muka surat 5 buku teks TMK ni. Kita lihat Nadia sedang membantu ibunya di dapur. Ibu Nadia mengajar Nadia cara menyediakan ikan siakap untuk digoreng. Okey, kita lihat perbualan di antara Nadia dan ibunya. Ibu, bagaimanakah caranya kita menyediakan ikan untuk digoreng? Mari ibu tunjukkan. Mula-mula, buang sisik ikan. Kemudian, belah bahagian perut ikan. Selepas itu, apa pula ibu? Selepas itu, keluarkan isi perut dan insang. Kemudian, basuh ikan hingga bersih. Sekarang ikan ini sedia untuk digoreng. Oh, begitu caranya. Okey, ini adalah salah satu contoh lah yang diberikan yang berkaitan dengan aktiviti harian yang dilakukan. Sebagai contohnya, dia bagi contoh dekat sini bagaimana untuk menyediakan seekor ikan itu untuk digoreng. Macam mana sediakan ikan untuk digoreng. Dia ada langkah-langkah dia. Macam Ibu Nadia tunjukkan kepada Nadia tadilah. Begitu juga dalam pengaturcaraan komputer, dia mempunyai set arahan. Apa yang perlu dibuat. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat dan seterusnya sampailah langkah yang terakhir.
Jadi ini adalah satu analogi ataupun perbandingan ataupun contoh untuk kamu faham bagaimana sesebuah komputer itu berfungsi mengikut set arahan yang telah ditetapkan. Okey. Seterusnya di sini ditunjukkan lagi satu contoh bagaimana untuk menggunakan mesin minuman layan diri. Mesin minuman layan diri ni saya rasa kamu pun sedia maklum ataupun kamu pun biasa gunakannya. Ini adalah salah satu contoh lagi langkah-langkah bagaimana untuk membeli minuman menggunakan mesin minuman layan diri. Okey, kita lihat langkah yang pertama, dia perlu masukkan duit berdasarkan harga minuman. Kita tengok dekat dia punya skrin ataupun dekat paparan dekat mesin layanan diri ni, berapa harga minuman yang kita nak beli. Kemudian kita masukkan. Kemudian kita perlu buat pilihan jenis minuman, kopi ke, coklat ke, teh. Bila buat pilihan, kita kena tekan butang pilihan, tunggu sehingga air selesai dituang. Selesai air dituang, ambil minuman kamu. Itu dia punya langkah-langkah bagaimana mesin minuman layan diri ini diprogramkan mengikut arahan yang kita tetapkan. Pilihan yang kita tetapkan. Dari segi dia punya langkah-langkah dia beginilah. Dari segi bagaimana mesin layan diri ini bekerja, kita lihat dekat bawah sini. Dia terima duit. Bila kamu masukkan, dia terima duit. Kemudian nyatakan jenis minuman yang boleh dibeli berdasarkan jumlah duit. Apa yang boleh dibeli. Dengan amount yang kita bagi tu, apa pilihan yang kita boleh beli. Dia akan bagi kita pilih lah. Kemudian, kita dah pilih, dia akan terima arahan pilihan minuman yang kita pilih tadi lah. Kemudian, dilaksanakan langkah penyediaan minuman yang dipilih. Dalam mesin ni, dia akan berubah lah kopi, gula ataupun ais jika perlukan ais. Dia akan siapkan. Bila siapkan, keluarkan minuman. Dan akhir sekali, kalau kamu ada wang baki, dia akan pulangkan wang baki lebihan daripada bayaran minuman yang kamu buat tadi. Okey, ini sebagai satu contoh ataupun perbandingan bagaimana mesin layan diri ini diprogramkan, diatur carakan untuk kegunaan kita membeli minuman di mesin layanan diri. Okay, kita lihat dekat bawah sini. Aktiviti harian mempunyai langkah-langkah tertentu mengikut urutan. Setiap langkah perlu dipatuhi untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Dia tak boleh skip ataupun dia tak boleh tertinggal satu langkah-langkah ni. Set arahan atau cara komputer juga mempunyai arahan-arahan tertentu mengikut urutan. Setiap arahan mestilah dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Okey, ini ada sedikit makluman lah. Dekat sini dia bagi kamu info lah. Mesin layan diri moden pertama di dunia yang menggunakan wang siling dibina oleh Percival Everett pada tahun 1883 untuk menjual postcard. Itu mesin layan diri yang pertama, dia jual postcard pada tahun 1883. Kita tengok dekat sini teknologi telah mula berkembang di awal tahun 1883 dah ada mesin layan diri yang pertama. Okey saya rasa ini tajuk kita hari ini berkenaan dengan aktiviti harian dan set arahan. Okey di akhir tajuk ni saya nak kamu nanti saya akan beri satu latihan ni, saya akan beri dalam Google Form di bawah arahan tugas saya beri. Saya nak kamu buat latihan ni pada Google Form yang cikgu sediakan nantilah berkenaan dengan langkah-langkah aktiviti harian dan set arahan yang kita belajar pada hari ini. Saya rasa itu saja untuk pelajaran yang hendak saya sampaikan, dan saya rasa kamu boleh fahamlah dan kamu boleh jawab tugasan yang saya berikan. Sekali lagi, saya ucapkan semoga kamu sentiasa berada dalam keadaan sihat, jaga kesihatan, jaga ikut semua langkah-langkah semasa COVID sekarang ni semakin meningkat. Jaga diri kamu masing-masing supaya berada dalam keadaan selamat. Sekian saja kelas cikgu pada kali ini. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan.
Sekian, terima kasih.